laptop saya jadi tak boleh ni ya. Gambar tak ada lah. Tak ada ni saya punya ni. Sekejap saya ambil nak buka. Mana saya punya file tu ah? Mana letak ni? Okey, ni. Ni chapter 5. Okey. Kita tinggal tak banyak dah chapter 5 tu kan. Chapter 5 tinggal number 7. 7. Okey, kita tengok number 7 lah, chapter 5 ya. Okey, cuba tengok baca soalan dulu number 7 tu. Okey ya. Okay, cuba tengok number 7. An element n has proton number 22. Alright, draw orbital diagram for the outermost, for 4 outermost electron in element n. Okay. Dia nak orbital diagram untuk outermost electron sajalah. Maknanya kita hanya nak valence electron dia saja. Ya, tapi kita tak tahu lagi dia punya electronic configuration, susunan elektron ni kita tak tahu lagi ya. Hence, give the quantum number for all these 4 electron ya. Alright. Jadi sekarang kalau kita tengok configuration untuk N ni, kalau kita tengok dia punya configuration macam ni lah. 1s2. Ini cara kita menuliskan kalau kita type lah. S ni kita italickan. Yang ini kita akan superscriptkan lah dia. Ini cara menulis lah. Kalau biasa kamu tengok saya tulis tu kadang-kadang tak mampu senonoh kan. Ini cara kita menuliskan lah. Sepatutnya 2 elektron atas ni kita kena superscriptkan lah. S kena italickan lah. Tapi kalau kita tulis biasa tak apa, tak ada masalah. Ya. Alright, this is the electronic configuration. Electronic configuration for N. Atom N lah ya, element N lah ya. Okay, tapi apa yang dia nak ialah draw the orbital diagram for 4 outermost. Dia nak 4 outermost lah ya. Okay, jadi 4 outermost. Okay, kalau kita lukiskan orbital diagram ini dalam bentuk SPDF notation. Ini electronic configuration ataupun susunan elektron tu dalam bentuk SPDF notation lah, dalam bentuk SPDF notation. Okay, tapi kalau orbital diagram, okay, electronic configuration dalam bentuk orbital diagram, kita ada macam ni lah ya. Alright, jadi sekarang dia nak draw the orbital diagram untuk 4 outermost electron, maksudnya valence electron. Okay, lagi sekali saya ulang ya. Andai kata, kalau kita nak tengok valence electron ataupun outermost electron ataupun valence electron, okay, valence electron, kalau yang melibatkan orbital D ni, kalau yang melibatkan orbital D, dia terlibat sekali dengan S, orbital S. Tahu, dia terlibat sekali dengan orbital S, ya. Okay. So, maksudnya outermost electron ni walaupun yang paling besar sekarang adalah 4s ni, yang paling besar dia punya quantum number. Tapi disebabkan dia ada orbital D, dia akan outermost electron ni termasuk sekali dengan D. Inilah, this is the outermost electron lah, ya. Okay. Kalau atom tersebut katalah dia ada 1s2, 2s2, 2p1. Outermost dia sekali dengan S juga. Macam ni. This is the outermost electron dia. Ya. Okay. Kalau katalah kita ada 1s. Kalau D pun dia melibatkan orbital S. Tapi kalau kita ada macam ni. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Yang ini kan. Kalau dia tanya outermost electron ataupun valence electron melibatkan orbital S je. Yang ini dah orbital dalam. Kena ingatlah yang tu ya. Nanti saya akan ulang banyak kali lah. Kalau elektron ada dekat P, valence elektron dia termasuk sekali dengan S yang mempunyai
quantum number yang sama. Ni quantum number yang sama lah. Ya. Tapi kalau dia melibatkan orbital S je, valence elektron dia hanya pada orbital S je yang terluar tu. Valence elektron dia lah. Ya. Kalau macam ni dia ada orbital D, dia D dan S sekali. Ni. Walaupun D dan S ni quantum number dia tak sama. Ni kan. D3, S4 lah. Ya. Jadi valence elektron untuk orbital yang melibatkan orbital D mesti sekali dengan S lah. Yang terlibat dengan P mesti sekali dengan S juga. Tapi kalau S je. Dia tak melibatkan orbital P dalam ni, no. Tak. Sebab ini dah bukan outermost elektron lah. Ini elektron di petala dalam lah. Ni inner electron. This is the outermost electron lah. Kalau orbital S dia saja. Tapi kalau ada orbital P, dia sekali dengan S yang mempunyai quantum number yang sama lah. Tapi kalau melibatkan orbital D, dia melibatkan orbital D tersebut dengan orbital S yang quantum number dia satu lebih besar daripada dia lah. Macam tu ya. Okey, jadi outermost electron, kalau kita tengok, outermost electron untuk atom N ini, ya, atom M ini, ya. Kalau kita tengok, this is the outermost electron dia. Okay, this is the outermost electron dia lah. Ni outermost electron dia lah, ya. Sebab dia melibatkan orbital D dan orbital S lah, ya. Okay, soalannya dia kata kat situ ialah draw the orbital diagram for 4 outermost electron in element N. Hence, give the quantum number for all these 4 electron. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok ya, orbital diagram, kalau kita tengok 4 outermost electron adalah pada 4s dan 3d. Jadi dia nak set quantum number bagi setiap satu elektron. Yang ini kan elektron ni kamu tak boleh lukiskan dia macam ni tau. Kamu tak boleh lukiskan dia dalam bentuk macam ni. Ini skema lama lah ya. Okay. Dia kena dua kepala gitu. Dia macam tu. Dia tak boleh satu kepala macam ni lah ya. Half headed arrow tak dibenarkan. Fully headed arrow. You have to use the fully headed arrow. Cannot use the half headed arrow lah. The new scheme will accept fully headed arrow lah. Tak boleh half headed arrow ya. Madam. Ya. Kalau jawab soalan memang kena lukis kotak yang tu. Boleh kotak ataupun boleh tapak je. Oh, tapak. Macam ni pun boleh. Yang madam buat tu okey ke tapak. Boleh. Orbital diagram dua cara kita nak lukiskan dia. Satu dalam bentuk tapak, satu lagi dalam bentuk kotak. Dua-dua ni boleh diterima. Good question. Ya. Okay. Sama ada dalam bentuk tapak saja ataupun dalam bentuk kotak. Ya. Kebanyakan buku dia letak dalam bentuk kotak. Tapi kalau makin skim dia terima tapak biasa. Nak buat kotak pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua diterima. Okay kah? Boleh kah? Ada apa-apa lagi nak tanya? Boleh, madam. Ya. Right. So sekarang kalau kita tengok nak memberikan dia punya set quantum number ya untuk 4 ni, kita tengok untuk orbital 4s. Ni orbital 4s ni kita ada elektron dalam 4s juga dalam 3d lah ya. Untuk elektron dalam 4s ya, yang ini menunjukkan dia punya n. S dia menunjukkan nilai L. Ini menunjukkan nilai M. Satu tapak kan? Okey. Jadi lepas tu spin dia. Contohnya kalau yang ini elektron yang ni. Kita ambil elektron yang pertama dulu. Ambil elektron yang ni. Ini elektron yang pertama lah. Elektron yang pertama. The first electron. Apakah set quantum number dia? Set quantum number dia adalah 4. Orbital dia adalah orbital S. Nilai L dia kosong. Dia kena N, L, M, S. Okey, both koma lah. Ya. Lepas tu, ni nilai L. Nilai M dia berapa? Untuk orbital S ni, dia ada satu je kan? Kosong juga. Okey. Spin dia, kepala atas. Kita ambil spin kepala atas tu sebagai positif
Half. Boleh tak? This is the set quantum number for this one lah. For this first electron tu. Boleh ke? Faham tak? Siapa yang tak faham? Boleh ha? Boleh. Ya. Boleh. Ni elektron untuk elektron yang pertama lah. Untuk elektron yang ini. Okey. Lepas tu untuk elektron yang ini, apakah set quantum number dia? Apakah set quantum number dia? Cuba sebut. Sebut. 4 4. Kenapa 4? sebab dia 4S. 4S. Good. Lepas tu, Kosong. L dia berapa? L L dia berapa? Kosong dia. Kosong sebab dia orbital. Sebab dia Orbital S kan? S. Okey. Dia ada satu tapak je. Nilai M dia berapa? Kosong. Kosong juga. Okey, spin dia sekarang ke bawah. Negative half. Negatif half. Okey, 1/2. Macam tu lah. Boleh ha? Okey, kalau yang ini kan kalau kita nak melukiskan, kalau kalau kita follow Hans, ya, dia kena spin dia mesti sama tau. Spin dia mesti sama. Dia mesti, kalau kita letak yang pertama dalam D ni kepala atas, yang ni pun mesti kepala atas. Andai kata kamu nak letak yang pertama kepala bawah, yang ni mesti kepala bawah juga. Sebab dia belum penuh lagi ni. Faham tak ni? Ikut Hans lah, ya. Hans dia kena susun singly dulu, same spin, lepas tu baru dia pairing up lah, ya. Macam tu. Okey, kalau yang ni elektron ni, apakah dia punya quantum number dia? And dia berapa? 3. And dia, sekejap pen saya dulu. And dia, L dia, M dia, S. Okey. And dia berapa? 3. 3 sebab dia 3D kan? Okey. Kalau di orbital D, maksudnya nilai L dia berapa? 1. 1. Eh, Ingat balik. 2. L kosong 1 2 3. Yang ni orbital S. Yang ni orbital P. P. Sebab tu kat sini ni nilai L dia kosong sebab dia orbital S. S. Boleh ha? Okey, kalau yang ni kalau L kosong dia orbital S. Kalau L1 orbital P. Kalau L2 orbital D. Kalau L3 orbital F. So sekarang kalau kita tengok yang ni, okey, nilai L dia adalah sama dengan, you tell me. 2. What is quantum number for L? 2. 2. Okey, nilai M sekarang berapa value yang kamu nak ambil? Kalau tapak yang ini nilai dia negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Kalau untuk L, yang ini nilai M dia kosong. Kan nilai M untuk orbital S kosong je. Tapi nilai M untuk L sama dengan 2, kita ada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. So, kita nak letak berapa ni nilai M tu? Tapi yang ini dia tak semestinya letak negatif 2, negatif 1 ni tau. Kamu nak susun dia macam ni pun boleh. Okay, katalah yang ni saya letakkan saja supaya kamu faham. Ya. Okay. Actually, kita boleh letak sebarang susunan. Let's say kalau katalah kat sini saya nak letak 0 pun boleh. Positif 1, negatif 1. Positif 2, negatif 2. Negatif 2 pun boleh. Tak ada masalah. Tak semestinya negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. No, tak semestinya. Ya. Yang ni kamu nak letak any number lah for M. Any number for
For M lah, ya. Okay, kata kamu nak letak berapa? Amy, you tell me. Negatif 2. Negatif 2. Okay. Kena letak negatif 2. Without the negative, the quantum number is wrong. Salah, tak boleh, tak diterima. Ya. Okay, now S dia berapa? S Positive half. positive half. Okay. Yang ni pula? Ini pula quantum number dia. Tengok kat sini. Okay. Apakah quantum number dia? Set quantum number dia. Neutron yang kedua dalam orbital D. Lekah. 3. 3. Lagi? 2. 2. Boleh tak saya letak negatif 2 juga? Kalau sini saya dah letak negatif 2, sini saya letak negatif 2 lagi. Again. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? Sebab tak boleh letak pada tempat yang sama. Kenapa dia tak boleh letak pada tempat yang sama? Dia disobey apa rule? Hans, Pauli atau Aufbau? Dia disobey apa kalau saya letak negatif 2 juga kat sini? Dia tidak patuh rule Hans lah. Hans rule dia tak patuh. Sebab dia letak tempat yang sama. If I put here negative 2. If I put here negative 2, that means you disobey the Hans rule. Because you put the electron in the same side. In the same tapak lah. Okay. Sebab kita kena letakkan dia singly dulu. That is according to the Hans rule. If you put at the same side, that means you put together dekat in one side lah. Dia disobey the Hans rule lah, tak boleh ya. So kalau if you put here, the first one you already put the negative 2, that means the second one you cannot put at the negative 2. Dia dah tak obey the Hans rule lah. So kat sini you can choose any other M value lah, ya. So let's say if here you put negative 2, then here you put negative 1. Tak ada masalah. Kalau nak letak kosong pun boleh. Nak letak positive 1 pun boleh. Nak letak positive 2 pun boleh. Asalkan tidak sama nilai M dengan yang sebelum ni. Yang ini. Ya. Macam tu lah. Okay. Lepas tu dia punya nilai S mesti negative. If I put negative half boleh tak? Tak boleh. Tak. boleh. Kenapa tak boleh? Pandai. Sebab dia kepala atas. Sebab dia mesti same spin. Tahu? Kalau sini dah letak positive half, sini mesti positive half. Sebab apa sini kena positive half? Dia follow Hans rule. Kalau kamu letak kepala atas, kat sini pun kamu letak kat sini kamu letak kepala bawah. Dalam orbital D ni, ini tak follow Hans rule. Sebab Hans rule kata dia mesti singly, okay, singly same spin. Dia same spin, singly same spin. Lepas tu baru dia pairing up. Kalau macam ni dia tak follow Hans rule lah. Maksudnya if you put the negative half here, then the other one you put positive half, dia tak follow the Hans rule. And kamu punya jawapan yang ni akan jadi salah lah. Ataupun yang ni jadi salah. Mana-mana satu dia akan pilih lah. Macam tu. Boleh Ataupun dia bagi salah dua-dua. Macam tu. Ada juga right cancel wrong. Ada dalam skema kita macam tu lah. Ya. So kat sini if you put positive half, that means kat sini kamu kena letak spin yang sama, then you have to put the positive half juga. Macam tu lah ya. Hopefully you can understand. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Yang ni sebab dia konsep tau. Jadi saya kita tak ada calculation lah. Tapi kamu kena faham lah apa benda tu ya. Jadi sekarang ini skema lah. Ini jawapan untuk set quantum number untuk 4 elektron dalam outermost elektron dalam elemen N tu lah. Okay, you can boleh salin.
salin ya. Semalam kami meeting. You all kemungkinan dah boleh masuk tau. Lepas cuti gitu kot. Cuti dah boleh masuk lah. Tapi kena kelas masih lagi online. Tapi you all duduk kat dalam. Macam tu yang saya dengar cerita. Sebab you all kena quarantine dulu for 2 weeks. Masuk ke sini. Lepas cuti apa ada? Kan minggu depan kita cuti kan? Oh lepas cuti ni? Sam? Lepas cuti kemungkinan dah boleh masuk. Yang 4 semester? 4 semester dia orang estimate lah. Estimate mungkin pun boleh masuk sebab Penang kan dia punya case makin lama makin rendah kan. Jadi kemungkinan sangat cepat lah untuk kita tukar jadi fasa 4. Saya masih on the way ke second dose. Apa dia? Saya masih on the way ke second dose. Masih on the way ke second dose Sebab Bila dapat AZ ke dapat apa? AZ lambat? bukan, saya dapat Pfizer tapi tarikh second dose saya 22 Oktober. Oh, 22 Oktober. Oh. Lambat lagi tu ya. Itulah. Itu Saya nak tak pasti tapi dia orang kata Penang memang sekarang dia cepat je lah kan nak tukar ke daripada satu phase kepada satu phase tu dia agak cepat lah. Tu saya tak pastilah, tak tahu. Saya bukan di pihak pengurusan tu. Tapi kemungkinan tu akan masuk lah kan sebelum ni kan. Lepas cuti memang saya rasa SDS dah boleh masuk lah. Betul. Okay dah ke? Dah habis salin dah? Dah ya? Dah. Okay. Mari kita lihat soalan seterusnya lah. Okay. Okay. Dia kata elemen M has 15 proton. Okay. Write the electronic configuration of M 3 minus. M 3 minus lah. Ya. Okay. Jadi sekarang. Okay. Maksudnya elektron dalam M ni ada 15. Tapi kalau M 3 minus. Dia tambah lagi sebanyak 3 elektron lah. Sebab dia M 3 minus kan. Elektron lebih 3 daripada 15 lah. So that means M ni dia ada sebanyak 18 elektron. Ya. Jadi if you want to draw the electronic configuration bagi M 3 minus. Dia nak electronic configuration bukan dalam bentuk orbital diagram. Then you have to write S1, S2. 2S2, 4 dah. Kat sini kan 4 elektron. 2P6 ada 10 dah. 3S2 ada 12. Tambah lagi dekat 3P6 ada 18 lah. Ya. Okay. Okay, lepas tu kalau kita tengok dekat dia nak yang kedua, soalan yang kedua. Ni boleh tak ada masalah ya. Okay, yang ni pula. Okay, give a set of quantum number for n electron. Dia nak satu je. N electron in 3s. Dalam 3s ni ada 2 elektron. Ada 2 elektron. Then you have to choose lah nak bagi yang mana satu. Kamu choose. Kamu nak bagi yang ni ataupun yang ini. Mana-mana satu pun tak apa. Jadi, set quantum number. Set quantum number in 3s. Okay, kita ada. Okay, 3s and dia sama dengan 3. This show the principal quantum number lah, n. Ini orbital s menunjukkan L. Kita tahu bahawa orbital s hanya ada satu tapak je, ada satu je nilai m dia. Ya. Okay, jadi dia punya set quantum number adalah 3, 0, 0. Okay, kamu pilihlah yang mana satu. Sama ada nak positive half ataupun negative half. Dia nak satu je. Dia nak satu je. Tulis satu je. Kalau dia nak satu dan kamu tulis satu. Kalau kamu tulis dua nanti jadi salah. Macam tu. Sebab dia nak n elektron. N elektron. Kamu pilih. Yang ni pun dia kata macam tu. Kamu pilih sama ada ini. Ini. Jangan tulis dua-dua. Kadang-kadang bila berlebih pun tak boleh. Kan?
Jawapan dalam chemistry untuk electronic configuration ni jangan lebih. Tanya jawab apa yang ditanya saja. Tapi kalau topik lain boleh lebih-lebih. Tak ada masalah. Tapi kalau dalam topik electronic configuration ni jangan terlebih. Terlebih nanti jadi salah. Macam tu pula kan. Ada juga. Okay. State 2 different between 3s and 2s lah. Apa beza dia? Dari segi, okay. Dari segi size orbital s ni. Size orbital 2s is smaller than 3s. Size dia lebih kecil lah daripada 2s. Size of orbital 2s is smaller than orbital 3s. Lagi satu, energy of orbital 2s is lower than 3s. Ni kita tahulah kan bahawa kalau kita tengok, kita susun ni. Dia punya dari segi orbital, mula sekali kita akan jumpa 1s. Lepas tu kita akan jumpa 2s, 2p. Lepas tu 3s, 3p, 3d. Ni kita dah belajar sebelum ni lah. Ni dekat 1s tu duduk kat mana? Duduk dekat sini. Kan duduk dekat n sama dengan 1. Lepas tu 2s duduk dekat area sini lah. Jadi dia lebih besar lah. 3s duduk dekat petala yang ketiga lah. Dia lebih besar macam tu. Okay, boleh salin ya. Number 8. Okay. Salin ya. Dah beritahu tau. Dah ke? Dah. Alright. Mari kita lihat soalan seterusnya. Nombor 9 pula. Okay, nombor 9. Last lah ni. Ya. Okay, the electronic configuration of the nitrogen atom at ground state. Kamu abaikan je lah apa masuk ground state tu, tak payah saya nak cerita. Ya. Okay, the electronic configuration of nitrogen atom. Maksudnya susunan elektron bagi atom nitrogen. Dia ada 1s2, 2s2, 2p3 lah. Ya, okay, kalau kita tengok nitrogen, dia ada 7 elektron. Ya. Okay, what do the up and down arrows represent? Yang ni dia represent apa? Represent the spinning motion of electron lah. Ya, spinning motion of electron. Electron tu either dia gerak clockwise, anti-clockwise or clockwise lah. Anti-clockwise, clockwise or anti-clockwise. Ya. Elektron dia tak gerak, duduk pada tapak yang sama. Satu akan gerak clockwise, satu lagi dia duduk pada tapak yang sama. Katalah duduk pada tapak 1s. Satu dia akan spin clockwise, satu lagi anti-clockwise lah. Macam tu. Ya. Why the electron in 2p subshell are arranged singly in each of the generate orbital instead of being paired? Kenapa dia tak disusun macam gini? Ada 3 elektron ni. Kenapa kita tak susun macam gini? Kita tak susun macam ni. Kita tak susun macam ni. Ada 3 elektron dekat 2p ni. Sebab dia nak apa? Apa yang dia nak buat? Dia nak obey. Dia kena obey Hans rule. Hans rule. Jadi apa maksud Hans rule? Apa definition? Apakah rules dalam Hans rule? Electron tend to occupy the orbital singly first, yeah, with the same spin before pairing up lah, yeah. With different spinning motion lah, ya. Itu
Kamu kena bagi balik apakah maksud, apakah statement dalam Hans rule lah ya. Okey. Seterusnya suggest an ion of a different element that has the same electronic configuration. Apa maksudnya same electronic configuration? Sama configuration macam N. Ya, maksudnya katalah kita ada elemen yang lain. Ya, elemen lain kita ambil lah jiran sebelah dia dalam periodic table. Contohnya kalau jiran sebelah dalam periodic table dia N ni, jiran sebelah dia ada C dan oksigen. So kamu boleh tambah lah. Katalah kalau C dia punya electronic configuration, C dia ada 6 elektron. Ya. Jadi C kalau kita tengok dia punya electronic configuration, kita ada 1s, okay, 2s, okay, 2p. Dia ada macam gini. Jadi macam mana nak dapatkan electronic configuration sama macam N? Carbon ni kena tambah 1 elektron. So that we have to put C minus lah. Boleh tambah satu lagi elektron. Maka dia akan sama electronic configuration dengan N. Keadaan ini we call it as isoelectronic. Isoelectronic lah. Isoelectronic. Isoelectronic maksudnya same electronic configuration. Ini maksudnya isoelectronic. Isoelectronic maksudnya configuration yang sama lah. C minus. Asalnya C tak ada yang ni. Dia tak ada ni. Kalau dia ada 6, 2, 4, 6 saja. Tapi apabila dia menjadi C minus, ya, apabila dia menjadi C minus, ya, dia akan terima lagi satu elektron lah. So terima lagi satu elektron, dia akan mempunyai configuration yang sama macam nitrogen. Okey, sama ada C ataupun kita ambil O lah, ya. Dia akan O tu kena buang elektron sebab O ada 8 elektron. Kalau kita tengok O ada 8 elektron lah. O dia ada 8 elektron. O ada 8. 1s, 2s, okay, 2p dia ada 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi macam mana nak jadikan supaya dia sama electronic configuration with the nitrogen? Then you have to remove 1 electron. This electron lah. Okay. To remove 1 electron, dia jadi positif lah because you already remove 1 electron from the atom oxygen. Then become 1s2. Okay, then we have 2s2. 2p we have 3 electron left. Kita ada 3 elektron left lah kat sini. Ya. Boleh ya. So that is the species that have the same electronic configuration as nitrogen atom. Or kita also can say same electronic configuration as isoelectronic. Ya, isoelectronic lah. Ya. Okay. So boleh salin lah. Salin apa? Salin ni. Saya tunjukkan jawapan dia lah kat bawah tu ya. Boleh tengok lah tu. Okay, boleh ha? Dah habis beritahu ya. Saya tak bawa balik pula kamera. Tak boleh nampak lah muka saya. Tak apa ya. Tak nampak muka saya ni. Rasa macam nampak bintang tu je kan saya punya ni. Tak apa, madam. Tak apa ya. Tadi saya pergi office.
tapi lupa nak ambil kamera. Kalau laptop anak saya senang, dia semua dah ada lah kan. Dia laptop gamers ni kan. Saya punya laptop ni laptop orang tua kan. Dah kah? Habis ha? Okey, kalau tak habis boleh salin lagi. Ada yang masuk ke? Sekejap ya, saya ambil yang baru masuk. Bukan ni. Sorry, silap file. Okey, dah kah? Dah habis salin? Dah. Dah ya, okey. So mari kita lihat. Saya nak bincangkan, saya tak mau bincang lagi soalan objektif ni. Saya nak bincang dulu soalan partial sikit. Nak bagi kamu faham konsep ya. Ni, cuba tengok soalan number 9. Cuba tengok soalan number 9. Kamu ada tak buku chem score? Buka buku chem score tu. Kamu dah beli buku semua kan? Dah ada kan? Ataupun dah ada nota? Dah Ada. Okay. Cuba tengok soalan look at the number 9. Number 9, question number 9, chem score. Sebab saya nak kena bincang sikit dia punya konsep ni. Okay. Okay, cuba tengok soalan tu. Okay. Dah buka ke soalan dia? Buka ya soalan dia. Dah. Okay, mari kita baca soalan tu dulu. Okay. The orbitals of the first two principal energy level of atom. Dia kata kat situ the first two level. Maksudnya N sama dengan the first two lah. Dekat N sama dengan 1 dengan N equal to 2. Ini soalan partial tau, soalan exam lah. Bentuk dia macam gini. Kita belajar relax-relax je kan. Tapi bila kita dapat soalan dia akan terbalikkan dia. Kan? Itu macam biasalah ya. Okay, dia kata the orbital of the first two principal energy level of atom are shown below. Okay. Jadi dia kata kat situ, in an atom of element J, baca soalan dia terus tu. Ni. In an atom, dia kata orbital A, B and E are full. Orbital A. Mana orbital A tu? Yang ni lah saya labelkan balik ya. This is A. This is B. This is C. This is D. This is E. Okay, dia kata orbital A, orbital B and E. Penuh. Full. Okay. Lepas tu, orbital C, yang ni full. This is full. Okay. Lepas tu C, D, half. Half full. Separuh penuh. Okay, mari kita tengok. Ini orbital apa? Agak-agaknya ni. Bentuk dia macam gini. Kita ada dekat N sama dengan 1 dengan N sama dengan 2 je. Untuk N sama dengan 1, dia hanya ada orbital 1s. Dekat N sama dengan 2, dia ada orbital 2s dan 2p je. Faham tak ni? Yang ni tak faham terus tanya terus.
Okay. Dia kata orbital of first two principle kan. Dekat N sama dengan 1 dia hanya ada orbital 1s je. Dekat N sama dengan 2 dia ada orbital 2s dengan 2p je. Boleh ke tak boleh? Hello? Saya seorang ke? Saya cakap seorang ke ni? Ada? Okay. Saya takut kamu terkeluar. Ataupun saya yang terkeluar. Ada. Okay. Saya tengok balik kan. Ada kawan saya sampai sejam dia cakap seorang. Okay. Sekarang agak-agaknya kalau kita tengok ya 1s dia ada orbital 1s. Lepas tu dia ada orbital 2s. Ada orbital 2p. So sekarang yang ni agak-agaknya orbital apa? Spherical. Hello? Ni orbital apa? Tak tahu? Dia bentuk spherical? Faham tak? Tak faham Tak tahu Tak tahu Tahu ke tak tahu? Orbital S. Orbital S. Tapi 1s ke 2s? Itu adalah orbital 1s. Kenapa ini orbital 1s? Sebab kita ada lagi satu orbital yang spherical juga tapi lebih besar. Dia paling kecil. Dia kecil kan? Dia spherical tapi dia kecil banding yang ni. Maksudnya ini adalah orbital 1S. 1s. Pandai. Orbital 1s. Yang ini orbital ini adalah orbital 2s. Kenapa bukan 3s? Apa semua? Sebab dalam soalan dia dah bagi first two principal energy level. Kamu memang nampak konsep tak begitu cantik lagi ni. Kan? Kena buat kelas ni kan. Macam tu. Boleh Faham ke tak? Tak faham terus tanya ya. Okay. Kenapa saya letak dia 1s? Kenapa saya tak letak dia 3s ke 4s ke? Yang ni 3s, yang ni 4s. Sebab dia kata dalam ni the orbital of first two principal energy level are shown. Maksudnya ini adalah orbital 1s, ini adalah orbital 2s. Kenapa ini 1s? Sebab bentuk dia spherical. Kenapa dia 1s? Sebab bukan 2s, sebab dia kecil. Boleh ke tak? Boleh. Boleh yang ni 2s. Kenapa 2s? Kenapa tak 3s? Sebab soalan ni dah beritahu. Pada n sama dengan 1 dengan n sama dengan 2 je. Dekat n sama dengan 1 dia ada orbital 1s. Dekat n sama dengan 2 dia ada orbital 2s dengan 2p. Macam itu. Boleh Okey. Boleh. Allahuakbar. Kucing saya ni masuk rumah. Gigit laki. Okey, jadi sekarang orbital ini dia kata ini adalah B penuh, E pun penuh lah. Ni penuh, dua-dua ni. Ya. Maksudnya sekarang B penuh, full. Okey, maksudnya full. Penuh dengan elektron lah. Lepas tu E, this is B. This is E lah. E. E pun penuh. Macam tu. Ya. Okey, lepas itu satu lagi dia kata A. A pun penuh. Ini adalah elektron dalam 2p. Kenapa dekat 2p? Sebab bentuk dia adalah dumbbell. Dumbbell. Kan? Kita tahu bahawa orbital P bentuk dia adalah dumbbell. Okey ke tak okey? Tak faham terus tanya. Okey. Okey. Faham je. Okey. Orbital 2p. Tapi tak tahu apa orbital px ke. Yang ni maybe 2py ke. Yang ni 2pz. Dia kata tapi A penuh. Jadi kita ambil lah salah satu tu. Katalah ini saya letak X. Ini ambil Y. Ini ambil Z. X penuh. Dia kata full. A adalah ini adalah
A. Ini adalah C. Ini adalah D. D half. C dengan D adalah half full. A adalah full. Saya letaklah kat sini full. Okay. C half full. D half full. So ini kita baca soalan baru kita analyze soalan. Baru kita analyze the soalan lah. Ya, bagi kamu faham dulu tau. Boleh ke tak boleh? Faham ke tak? Boleh. Jadi electronic configuration bagi atom J ni, configuration dia adalah 1s, lepas tu kita ada 2s, lepas tu 2p. 2p ada satu orbital 2p yang penuh. Satu lagi tu, dua lagi separuh. Macam this is the electronic configuration for J, elemen J lah. Okay. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, mari kita lihat. Kamu nak salin ke ni? Nak salin ke tak? Bagi faham je lah ya. Bagi faham. Ada sesiapa yang tak faham? Tak faham terus saya tanya. Faham. Faham ya? Tak faham terus tanya ya. Jangan malu-malu. Ada yang kata malu. Ada yang kata malu bila bersuara. Kalau malu buat apa ya? Kalau malu, PM je sekarang. Saya terus je jawab. Ya. Okay. Tak ada. Okay ya. So kita terus tengok soalan. Soalan dia. Okay. In an atom of element J, orbital A, B, E are full of electron, while orbital C and D are half full. State the charge of ion J. Briefly explain your answer. Okay. Sekarang electronic configuration J adalah macam ni. So, kalau J nak terima elektron, kan? Kalau dia nak membentuk charge, biasanya, kebiasaannya, apabila sesuatu atom dia nak membentuk charge, apa yang dia cuba nak capai? Dia cuba untuk capai octet. Betul tak? Dia cuba nak capai octet. Betul. So how atom J can achieve octet? Okay, mari kita lihat. Sekarang dekat N sama dengan 1 tu, dia ada 2 elektron dah. Okay, dekat N sama dengan 2, dia ada berapa elektron? 2, 4, 6. 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So macam mana dia nak achieve octet? Macam mana dia nak achieve octet? Dia kena tambah lagi 2. 2 elektron. So kalau ditambah 2 elektron, apa buat? Apa jadi kepada atom J ni? Dia akan menjadi ion J2 minus. 2 minus. Jadi apakah explanation yang boleh kita bagi di sini? Apa yang kita nak kena explain dekat situ? Okay. Jadi macam mana cara kita nak jawab? Charge of J equal to negative 2. Ni dia nak cara kita jawab lah. And then you have to explain. Kalau kamu tak tahu dia punya electronic configuration, kamu tak akan dapat jawapan. Kalau kamu tak faham gambar ni, you cannot get the electronic configuration. If you cannot get the electronic configuration, then you cannot answer the question lah. Ya, kena faham gambar ni. Gambar ni penting tau. Gambar ni penting.
gambar ni sangat penting untuk jawab soalan ni. If you cannot understand the picture given to you, then kamu tak boleh dapat electronic configuration. Then if you cannot get the electronic configuration, then you cannot answer jawapan ni lah. Ya. Okay, jadi sekarang briefly explain your answer. Okay, macam mana nak explain answer kita ni? Ya. Okay, kita kena nyatakan bahawa J has two electrons to become octet lah. Macam gitu. Ya. Dia kena terima lagi 2 elektron untuk dia achieve octet lah. Ya. To become octet lah. Ataupun asalkan as long as you mention about octet lah. To achieve octet ke, to complete octet ke, tak ada masalah. Ya. Okay. Lepas tu you have to write the electronic configuration for J. That is kita ada 1s2, 2s2, 2p4. State the quantum number n, l, m, n for orbital D. D. D tadi mana? Which one is D? Yang ini. Yang ni kan? Okay. Kamu faham tak ni? Faham tak? Pak bagi faham ya? Saya nak padam saat ni. Yang ni you cannot study by yourself tau. Sebab kamu kena study dengan Allahu Akbar. Kamu kena study dengan saya dan baru saya rasa kamu boleh jawab. Kalau tak nanti kamu terpinga-pinga je study seorang-seorang. Kalau chapter 4 you can study by your own. Ya. Sebab dia calculation banyak. Ya. Okay, mari kita lihat tadi dia punya configuration dia. Mari kita tengok balik ni. Ni kan. This is D lah. D. Kita nak electronic configuration dia yang ni. Ya. This is D lah. D. Sekejap saya tulis balik ya. So kita ada J ni. Kita ada 1S. Okay. 2S. Okay. 2P. Okay. Yang inilah ya. Okay, jadi sekarang dia nak set quantum number for N, L, and M for orbital D. Okay, yang di D lah ya. Jadi sekarang kamu ada sendiri pilihan untuk nilai M dia. Okay. Kalau kita tengok elektron tu berada dalam orbital 2p. Untuk elektron berada dalam orbital 2p, nilai N dia apa? Nilai L dia apa? Nilai M dia apa? Nilai S dia apa? Sekarang saya nak bagi kamu jawab. Nilai M dia berapa? You tell me. 2. Okay, good. Kalau dia orbital P, nilai L dia apa? 1. 1, pandai. Okay. Kalau kita ada 3 tapak ni kan? Betul tak? 3 tapak ni, kalau kamu buat sendiri pilihan nilai M dia, kamu letak kat mana pun tak apa. Let's say if saya nak letak sini -1, positive 1, 0 pun boleh. Ataupun kosong, -1, positive 1. Kamu sendiri yang tetapkan. Untuk M ni, ini adalah pilihan kamu. M ni, nilai ni adalah pilihan kamu sendiri. Boleh tak? Jadi nilai N dengan nilai L ni sudah tetap. Nilai N dengan nilai L sudah tetap. Nilai M is up to you. Kamu nak bubuh berapa. Sebab dia, tapi jangan letak negatif tu pula, salah lah. Sebab dia hanya ada -1, 0, positive 1. So kamu nak letak berapa nilai M dia? 1. 1 sajakah? Positif 1. Tu letak positive 1. Pandai. Okay, good. Lepas tu S, ada 2 pilihan. S ada 2 pilihan. If you want put positive half or negative half, 2 je pilihan. Tak boleh banyak. Kamu kalau nak buat pilihan pun kena 2 je cukup lah kan. Okay, yang ni 2 je. Okay, simpan 2 je. Sajalah. Okay. Okay, nak letak apa? Negative half ke positive half? Positive half. Positive half lah.
Ni lah. This is the set quantum number for D lah. Macam tu. Boleh kebiasaannya kalau dia minta kat sini sebab dia ada satu je nilai dekat D ni, jangan bagi banyak-banyak. Ada student tu dia buat macam ni. Okay, tak confident lah. Ibu ya, betul ni. Dia buat macam ni. 2, 1, 0, negative half. Okay. Biasanya kalau macam ni memang kita akan salahkan. Bagi satu je. Kalau dia nak satu, kamu bagi satu. Kalau dia nak 2, kamu bagi 2 je. Yang betul-betul jawapan dia. Ya, jangan bagi lebih-lebih. Contohnya kalau dalam calculation ke apa, kita jawab lebih tak ada masalah. Tapi kalau dalam electronic configuration kamu jawab lebih, biasanya dia boleh right cancel wrong. Macam gitu. Ya. Jangan jawab lebih-lebih lah ya untuk electronic configuration. Okay, bolehkah? Ada apa-apa nak tanya? Okay. Ya. Okey. Okey, boleh. Salin dulu ya. Okey, hari saya ingat nak buat kelas hari Sabtu ke Ahad ke, tapi disebabkan kita sudah habis, saya rasa tak perlu buat lah kot. Tapi minggu depan kita akan buat ya, 1 ataupun 2 kali lah ya. Sebab saya nak masuk konsep dalam chapter 6. Tapi yang tu nanti saya akan beritahu lah ya. Kalau kamu rasa tak boleh, kamu beritahu lah kamu tak boleh datang. Then saya akan tunda lah ya, macam tu ya. Okay. Okay, dah habis salin kah? Saya nak tambah lagi satu soalan je lagi. Ya, saya nak bincang lagi satu je soalan. Minta maaf ya. Okay, kita cuba tengok soalan ni. Soalan nombor 13. Sikit je saya nak bincang lagi. Ya. Sebab saya nak bagi kamu betul-betul faham. Bolehkah? Boleh ha? Sikit lagi dengar ya. Okay. The following sets of quantum numbers represent 3 outermost electron of element Y. Ya. Ni dikata outermost electron, maksudnya this is the valence electron. Valence electron lah ya. So N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan setengah. Maksudnya ini adalah elektron dalam orbital 3s. Okay. Ada 2 elektron dalam orbital 3s. Sebab L dia kosong, ini pun kosong. N3, L0. Ni N3, L0. Maksudnya ada 2 elektron kat sini. Satu spin atas, satu spin bawah. Lepas tu yang ni elektron dalam 3p. 3p lah. Kenapa 3p? Sebab N3, L1. Ada satu je elektron dalam 3p. Ya? Macam tu lah. Dia ada, lepas tu S dia positive half. Okay. Jadi dia suruh write the electronic configuration of element Y. Write the electronic configuration of element Y maksudnya ini adalah outermost electron dia ataupun valence electron. So if you want to write the electronic configuration for element Y, apa kita buat Y, penuhkan dekat bahagian dalam dia lah. Penuhkan dekat bahagian dalam dia lah. So bahagian dalam dia ada 1s. Ada 1s. Lepas tu ada 2s. Ada 2p juga. 2p ada 2p. Okay. Lepas tu baru masuk 3s. This is the valence electron. 3p. Ni this is the valence electron lah. Yang dia berikan ini adalah yang ini. Ini adalah yang inilah, ya. Okay, draw the shape of orbital for valence electron. Shape dia untuk 3s adalah kena buat axis dia
Label country as macam tu. Label country as okay. Ni letakkan X, Y, Z. Okay. Dekat 3P ada satu je. Ada satu je. So satu je dumbbell kita ada. Maksudnya sekarang kamu letaklah, nak letak pada kamu nak letakkan, let's say di sini kamu letak PX lah. So kita letakkan pada PX. Yang ni X, X, Y, belakang tu Z lah. Labelkan this is 3PX. Ya, 3PX lah. And then kena shadekan dia. This is how you answer soalan lah. Ya. Daripada konsep yang sepatutnya kamu sudah faham lah. Macam tu ya. Kalau tak faham, kamu tengok balik lah ya. Saya buat laju-laju je ni ya. Okay. Mula-mula sekali tuliskan electronic configuration and then draw the shape of orbital for valence electron. Valence electron dia adalah yang ini. Macam saya kata tadi, kalau dia melibatkan orbital P, orbital S dia sekali diambil sebagai valence electron. Ya, macam itulah ya. What is the maximum number of orbital that exist in shell n equal to 3? Yang ni number of electron, macam saya pernah beritahu kamu, number of electron. So kita ada 2n power of 2. So sekarang kita ada 2, 3 kuasa 2. So kita ada 9, 18 elektron. Boleh itu sajalah kot. Okay. Dah lebih-lebih masa pula saya. Okay. So, minggu depan nanti apa-apa saya beritahu lah. Ya, okay, boleh salin? Nak salin sekarang. Ya. Okay, kejap saya stop dulu video tu. Supaya dia tak ambil masa, dia tak ambil lama sangat lah. Ya. Okay, saya stop recording. Sekejap lagi kamu boleh salin. Stop recording.